Hello Malaysia, salam sejahtera. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada pagi ini yang pasti hangat bagi seluruh Malaysia, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bagi anda yang pertama kali mendapatkan berita-berita terkini daripada channel ini, sila juga tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terkini setiap hari. Sila tinggalkan komen anda di ruangan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hari ini yang amat menggemparkan seluruh Malaysia. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita ini dipetik daripada sinarharian.com.my 18 Julai 2022. Bertajuk Jamal sedia lepas jawatan Bendahari BN kepada Tengku Zafrul. Berita penuh Shah Alam. Bendahari Barisan Nasional BN Selangor, Datuk Seri Jamal Mat Yunus bersedia melepaskan jawatannya untuk memberi laluan kepada Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jamal berkata beliau sedia mengundurkan diri daripada jawatan itu yang bertanggungjawab dalam aspek pengurusan kewangan parti komponen Barisan Nasional di 22 kawasan Parlimen dan 56 Dewan Undangan Negeri Dun Selangor. Jamal yang menyandang jawatan itu sejak tahun 2019 yang lalu berkata, Tengku Zafrul disifatkan ia adalah individu yang paling layak untuk jawatan tersebut berdasarkan reputasi beliau dalam pengurusan kewangan. Katanya dalam satu kenyataan pada Isnin yang lalu, Tengku Zafrul adalah seorang yang sangat pakar dalam pengurusan kewangan kerana mempunyai latar belakang perbankan dan lebih profesional lagi apabila beliau menjawat jawatan Menteri Kewangan, katanya dalam satu kenyataan pada Isnin iaitu hari ini. Jamal yang juga adalah Ketua UMNO bahagian Sungai Besar berkata, BN Selangor sangat memerlukan seorang individu yang berkarisma heavyweight seperti beliau untuk menghadapi pilihan raya umum PRU ke-15 yang akan datang. Katanya dalam kenyataan itu, saya ingin menggesa kepimpinan BN Negeri Selangor untuk memberikan pertimbangan cadangan ini untuk segera melantik Tengku Zafrul sebagai Bendahari BN Selangor sejurus selepas saya meletak jawatan, katanya. Menurut Jamal, kesediaannya untuk melepaskan jawatan tersebut kepada Tengku Zafrul adalah bukti keikhlasannya untuk melihat Selangor mempunyai seorang pemimpin dalam kalangan individu intelek, profesional dan sangat berwibawa. Katanya dalam kenyataan tersebut itu lagi, keputusan yang saya muktamadkan ini juga adalah untuk memastikan Tengku Zafrul dapat turut berada dalam barisan kepimpinan Barisan Nasional Negeri Selangor bersama kepimpinan sedia ada yang diterajui oleh Tan Sri Noh Omar, iaitu selaku pengurusi Barisan Nasional Selangor, katanya. Jamal sebelum ini turut mencadangkan Tengku Zafrul untuk dijadikan sebagai poster boy Barisan Nasional Selangor pada PRU 15 bagi membolehkan Selangor kembali diterajui oleh Barisan Nasional. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku. Kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari sinarharian.com.my bertajuk 18 Julai 2022 bertarikh 18 Julai 2022 dengan tajuk Jamal sedia lepas jawatan Bendahari BN kepada Tengku Zafrul. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi. Saya masih lagi berada di jambatan gantung ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu berita yang baru kita terima. Perbicaraan 1MDB Tenuh Najib Razak. Di mana dilaporkan di Edge Market, satu portal antarabangsa yang ditonton oleh seluruh dunia. Perbicaraan melibatkan Husni, iaitu bekas bos-bos juga di dalam 1MDB, di mana peguam
Peguam Najib Razak, iaitu Tan Sri Shafie Abdullah, berkata bahawa beliau bertanggungjawab dengan kerugian yang besar kerana beliau menandatangani dokumen. Walau bagaimanapun, Husni menjawab dengan nada yang agak marah kerana dia kata dia sudah berusaha sebaik mungkin melakukan yang terbaik untuk memberikan nasihat kepada bosku Najib Razak, Kemudian dia kata dia hanya menurut arahan saja, menurut perintah sahaja. Sebelum ini di dalam perbicaraan itu juga Husni turut menyatakan bahawa dia sebenarnya sudah pun meminta penjelasan dan sebagainya daripada Najib Razak, tapi Najib Razak tidak menjawab. Bukan tidak menjawab, tetapi menurut beliau tidak ada kepedulian yang serius. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kasihanlah kalau Husni menjadi kambing hitam dalam kes ini. Kerana saya pun setuju bahawa yang betul-betul berkuasa, yang betul-betul memberikan perintah, yang betul-betul ada power untuk sama ada meluluskan atau tidak itu Najib Razak. Okey. So, kalau nak tahu siapa yang bertanggungjawab, bagi saya kedua-duanya harus ada tanggungjawab bersama dengan kerugian besar di negara Malaysia itu, iaitu dana kewangan kekayaan negara Malaysia. Walau bagaimanapun, Najib tetap perlu menggalas tanggungjawab yang paling besar kerana dia adalah Perdana Menteri pada ketika itu. Bukan saja Perdana Menteri, tetapi dia juga adalah Menteri Kewangan, sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Jadi dia perlu mengetahui segala selok-belok. Mustahil dia tak tahu. Tapi dia selalu kata tak tahu. Jadi kita percayalah bahawa dia tak tahu. Cuma saja dia ada tim sepatutnya untuk membuat kajian lebih mendalam sebelum melaksanakan apa-apa kerjasama atau membentuk syarikat. Apalagi kalau melibatkan wang, dana kekayaan Malaysia yang bernilai berbilion-bilion. Okey. So sudah sampai di seberang. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, satu saja harapan daripada saya, daripada rakyat Malaysia, adalah supaya kes ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan adil, untuk memastikan kedaulatan negara Malaysia, kedaulatan undang-undang, rukun negara kita terjaga dengan baik. Kedaulatan undang-undang perlu ditegakkan. Salah tetap salah. Walau bagaimanapun, perbicaraan harus adil dilaksanakan untuk memastikan bahawa okey. Baru kawan tadi suruh promosi, saya berada di Kalangadan. Di Kalangadan, Kampung Kalangadan di Kota Belud, Kalangadan Eco Park. Memang sedap tempat ni, udaranya nyaman. Sekarang sudah panas, tapi kerana udaranya nyaman, sangat bagus. Semua rakyat negeri Sabah, negara Malaysia, kalau kamu ada masa boleh datang ke sini. Ini tempat entrance dia. Dia punya staff semuanya memang best. Semua mesra-mesra. Ada tempat makan juga. Ada tempat makan. Kemudian entrance dia ada tempat makan. Dan ini tempat stay. Ada tempat stay. Tempatnya memang bersih. Baguslah. Saya suka tempat ini. Satu hari nanti mau balik di sini lagi sebab tempat ini bersih dan terjaga dengan baik. Kita harap semoga tempat-tempat begini akan terus dijaga untuk memastikan kelestarian dan memastikan supaya anak cucu kita nanti ada tempat untuk mereka berkunjung sekali lagi. Alright, kita jumpa lagi. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia.